wal amanatu maghnama, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Tentang amanah ni macam-macam. Kita kena fikir satu benda ya. Bila orang yang ada amanah, Tuhan bagi amanah dekat dia, dia pecah amanah tu. Pecah amanah ni bukan makan rasuah ya. Pecah amanah ni tak buat kerja pun pecah amanah. Kita hari ni kita duk seronok tu lah, pecah amanah tu, duk makan rasuah tu. Hang dapat jawatan pun tapi hang tak buat kerja pun, itu pecah amanah. Boleh faham tak sekalian? Tahun ni dia cegah mata sikit lah kat kita ni. Ketika mana amanah tu yang tak sepatutnya diberikan kepada orang lain, kita pergi minta amanah tu. Bila kita minta amanah tu, kita tak dapat nak jalankan. Itu makna dia hang telah memecahkan amanah tu. Abu Zar Al-Ghifari, ketika mana dia melihat dalam tentera Islam ni, tuan-tuan sekalian, banyak orang yang menjadi panglima dan komandan tentera Islam adalah di kalangan pemuda-pemuda. Abu Zar Al-Ghifari dia kata apa? Dia pergi jumpa Nabi, dia minta untuk dia nak jadi komandan dalam peperangan dalam tentera Islam ni. Lalu Nabi SAW kata kepada dia, wahai Abu Zar, innaha amanah. Abu Zar, hang tahu tak benda apa yang hang tanya ni? Ini adalah amanah. Bila sebut amanah, dia akan mai yaumal qiyamah. Dia akan mai ketika mana yaumal qiyamah dalam keadaan nadamah, dalam keadaan hang menyesal dan dalam keadaan begitu sedih. Makna dia apa tuan-tuan? Pasal amanah ni kalau kita minta, tiba-tiba kita tak dapat nak jalankan. Bila tak dapat nak jalankan, tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti pertanggungjawaban kepada kita. Waktu di sana baru duk fikir, Allah, kalaulah atas dunia dulu aku tak minta jawatan ni, tak ada masalah. Kalaulah atas dunia ni orang tak bagi dekat aku tak kelupuk jawatan ni, aku tidak akan menyesal dan tidak akan menjadi orang yang susah dan sulit ketika mana yaumal qiyamah. Baru duk menyesal waktu tu. Nak buat apa dah tuan-tuan? Sebab tu benda amanah benda besar. Apatah lagi amanah-amanah yang melibatkan orang, tuan sekalian. Macam saya sebagai orang bagi amanah jadi imam masjid, benda besar. Sebab masjid ni satu benda, tuan-tuan sekalian, yang cukup susah untuk kita nak jaga. Bukan mudah, tuan-tuan sekalian, bukan mudah. Kita hak mudah apa? Cakap saja mudah. Mai duk kali napa yang tak kena, pum cakap yang tu mudah. Tapi nak buat tu susah. Nak jadi pengerusi susah, nak jadi timbalan pengerusi susah, nak jadi tok imam susah, nak jadi setiausaha susah, nak jadi bendahari pun susah, nak jadi tok siap pun susah. Orang mai tu bukan mai saja, mai tu duk mak, duk tengok tak mana ada salah, pam nanti dia akan tiba. Tuan-tuan, Allah, kita pula yang duduk di atas, yang jadi pengurusi ni nak kena jaga. Bukan dekat kita seorang, nak kena jaga ahli jawatankuasa kita pula. Dalam jawatankuasa kita pula, yang kau ni tak apa nak belagak dengan kau ni. Bila nak buat mesyuarat sekali, dia bercakap kau ni pula duk bantah. Pening kepala kita ni. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Oi, ni masjid, baru satu masjid, negara no, duk pening kepala no. Tuan-tuan tengok macam mana pemimpin kita, macam-macam orang kata dia buat muka tak hati ya. Kalau dia pun dia buat muka stres macam kita, tuan-tuan, hancur negara. Boleh faham? Aku tak apa faham yang tahun ni. Macam kita di masjid ni betul lah. Bila kita ambil amanah ni, kita bersedia. Orang nak puji pun kita bersedia, orang nak keji pun kita bersedia. Ini tanggungjawab. Kalau kita dapat jalankan tanggungjawab, berbahagialah kita di hadapan Allah. Soal orang nak kata betul ke orang nak kata tak betul, yang tu soal 839 yang soal. Yang penting kita berada di atas landasan amanah yang tepat, itu baru betul. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, masjid lah khususnya kita cerita bab masjid lah. Bukan mudah nak jaga, tuan-tuan. Tok imam tak mai, orang tuding jari pergi kat pengurusi. Kan? Macam-macam. Ni masjid panas malam ni pun pengurusi nak kena ya ni pun. Kita pun sampai basah kuyup lah. Tapi tak apa, dia kata sebab ceramah untuk nak buat dana nak ambil ni. Tuan-tuan,
Saya kalau panas lah berhenti dah. Tapi tuan-tuan punya pasal gagah buat sejuk habis kan. Kita duk rasa sejuk, tuan-tuan pula duk rasa panas. Oh, perlu lah ustaz ni. Ponggah dah api dia perlu lah. Tahu kacau dia. Boleh faham tuan sekalian? Yang heran tu panas lagu ni lena boleh lagi. Yang tu yang heran tu. Ni nak marah sangat ni. Allahu akbar. Boleh tak tajam lawak tuan kata apa pula. Muslimin dan muslimat orang tuan ini amanah. Ingat. Amanah jangan kita jadikan sumber keuntungan. Kadang-kadang bila orang pegang satu-satu amanah, saya saja cerita bila antara auditor kepada penarafan masjid di Pulau Pinang ni. Banyak masjid yang kita pergi tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid lah, tuan-tuan cerita tapi belah Pulau Pinang lah. Saya pergi bila tanya-tanya masjid ni pengurusi dia duduk di mana? Dia kata pengurusi bukan duduk di negeri ni, duduk di negeri lain. Pengurusi duduk di negeri lain. Tak terkejut kita. Lepas tu Tok Imam lagu mana? Ada kita Tok Imam seorang adalah di sini ni dah. Lepas tu Tok Imam hak nombor satu lagi pun duduk negeri lain tu. Saya kata lagu mana dia buat masjid ni? Lepas tu bendahari macam mana? Bendahari kira okey lah. Duit kira masuk apa semua. Dia pun jaga elok-elok. Ada pergi bank in apa semua. Ada file-file apa lah. File-file apa pun tak ada lah. Dan masjid tu pun mula-mula saya sampai nak pergi buat audit tu pun tuan-tuan. Masjid tu tengah-tengah belang. Sampai nak pergi buat audit kita sajalah pergi bilik ayak. Saja nak pergi tengok buah mola tu bilik ayak. Jadi balik lentang nak pergi ke bilik ayak tu saya nak tengok. Mereka letak ke botol ke tak? Dengan lanyau, dengan apa semua tu ada ni tuan. Allah. Bila sembang balik, antara sebab dia apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita nak nama je ada di situ, tetapi kerja kita tak buat. Macam pengurusi ni duduk negara mana tuan-tuan sekalian, dia pengurusi. Mesyuarat dia duduk balik mai, jarang balik. Kata dia duduk mesyuarat kau telefon tuan-tuan. Macam mana nak menjalankan amanah kalau macam tu? Kalau lagu tu tinggallah bagi kawan. Boleh faham tuan-tuan? Satu. Yang kedua, hak ni kena cerita juga. Tuan-tuan tak panggil saya pun tak apalah. Kadang-kadang kita jadi imam. Kita jadi imam pun jangan sombong. Minta maaf sebut jangan sombong. Jadi bilai pun jangan sombong. Tanya orang, pergi cari guru, pergi cari ustaz mana-mana, tanya, tolong tanya Ustaz. Ustaz, saya jadi imam ni betul tak betul? Tanya tuan-tuan, tak rugi. Ustaz pun kata haji ada bacaan tu kurang sikit haji. Oh ya ke, saya nak kena betul macam mana? Apa betul tuan-tuan? Alhamdulillah, yang ni orang yang paling mulia di sisi Allah. Kalau dia boleh buat macam tu. Macam Tok Bilal pun samalah. Ustaz tadi ustaz dengar saya azan, ada tak salah tak mana-mana? Ustaz pun kata okey, tak apa. Yalah, tak apalah sebab Tok Bilal tu duk belajar makan lagi lepas Isyak. Duk kata okey pula. Kena tegur tuan-tuan sekalian. Allah, ini di antara sebab. Boleh faham tak? Saya bukan nak cerita tak mana-mana, tapi benda kena cerita pasal melibatkan amanah. Kalau dah tak betul apa semua, kita pun betul bagi elok tuan sekalian. Itu di antara dia lah. Jangan sampai benda ni jadi fitnah dalam masyarakat.